Logik ialah dalam bahasa Yunani disebut sebagai logos atau bermaksud idea. Dalam bahasa Arab pula dipanggil sebagai mantik. Tujuannya untuk menganalisis dan menilai sesuatu hujah dari segi kebenaran dan ketepatan. Dua kaedah pemikiran dalam ilmu logik iaitu didaktif dan induktif. Didaktif, kaedah berfikir daripada umum kepada yang khusus, di mana kesimpulan diambil daripada premis. Induktif pula, kaedah berfikir daripada khusus kepada umum, di mana kesimpulan berkemungkinan ditarik oleh premis. Falasi. Falasi merupakan satu kesalahan logik yang sering berlaku dalam penghujahan, di mana hujahan palsu yang digunakan adalah untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang. Secara umumnya, terdapat dua jenis falasi iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Falasi pemesongan atau red herring. Falasi jenis ini adalah dengan mengemukakan pandangan yang tidak relevan dengan isu yang diperkatakan. Tujuannya untuk memesongkan penyataan asal hujahan dan secara langsung memberikan kesimpulan implikasi terhadap suatu isu yang diperkatakan. Sebagai contoh, rokok. Adakah merokok membawa maut? A berkata, alah, kalau tak isap rokok pun boleh mati aksiden apa? Falasi tersebut berlaku kerana isu aksiden langsung tidak relevan dengan topik perbincangan. Apa kaitan aksiden dengan merokok? Falasi menagih simpati atau appeal to emotion. Hujahan jenis ini bukan berasaskan hujahan logik, tetapi untuk mendapatkan simpati daripada orang lain. Contohnya, seseorang dapat dipertahankan dari kesalahannya disebabkan dia orang tua atau anak yatim. Falasi serangan peribadi atau ad hominem. Ad hominem ialah kesilapan berfikir dengan menolak atau menentang pendapat seseorang kerana kekurangan peribadi individu tersebut tanpa menilai hujah yang dikemukakan. Dalam erti kata lain, serangan dilakukan ke atas peribadi individu dan bukannya hujah yang dikemukakan. Generalisasi yang terburu-buru, hasty generalization. Falasi ini berlaku apabila seseorang melihat satu fenomena yang menganggapnya sebagai bukti yang cukup untuk menghukumnya sebagai satu fenomena yang umum. Contohnya, Farah memiliki telefon bimbit jenama Oppo. Sepanjang tahun pertama, telefon itu telah jam beberapa kali. Farah membuat kesimpulan bahawa semua telefon bimbit jenama Oppo tidak berkualiti. Ini adalah kaedah berfikir yang silap kerana kesimpulan umum yang dibuat hanya bersandarkan satu pembuktian sahaja. Falasi rujukan kepada authority atau appeal to authority atau halo effect. Hujahan yang tidak didasarkan kepada pemikiran yang logik, tetapi ia disandarkan kepada kuasa atau pengaruh pihak tertentu. Sebagai contoh, apabila seseorang yang berkuasa dan berpengaruh membuat sesuatu, maka semua tindakannya dianggap betul. Seterusnya, kesilapan memahami hubungan sebab dan akibat, fakulti cause and effect. Falasi jenis ini berlaku apabila kita mengendalikan bahawa dua fenomena yang dilihat sering berturutan mempunyai hubungan sebab dan akibat antara satu sama lain. Oleh kerana B hadir selepas A, maka A adalah sebab kepada B, tetapi sebenarnya tidak. Contohnya, setiap kali Ellie muncul dalam kumpulan kita, pasti semuanya serba tidak kena. Kesimpulannya, apabila Ellie muncul dalam kumpulan menyebabkan mereka serba-serbi tidak kena, cara berfikir ini silap kerana keadaan serba tidak kena akan muncul walaupun Ellie tidak muncul
Untuk mengelakkan falasi jenis ini, kita perlu lihat dengan teliti hubungan antara A dan B. Adakah wujud hubungan sebab akibat antara kedua-duanya atau apa yang berlaku hanyalah kebetulan?